bahagian pengurusan masjid yang saya muliakan, Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Haji Rodi bin Kamrul Hailan selaku penceramah bagi khusus tahsin tilawah selama 4 sesi ini. Seterusnya para pegawai masjid, imam-imam dan muazzin seluruh negeri Perak, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya dapat kita bersama-sama sekali lagi diketemukan pada malam ini untuk meneruskan pengajian kita pada malam yang kedua, insya-Allah. Dengan ini saya ingin ucapkan ahlan wa sahlan pada tuan-tuan, puan-puan. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama-sama dalam mengikuti pengajian kita pada malam ini, khususnya kepada Tuan Guru Ustaz Haji Rodi bin Kamrul Hailan, penceramah kita pada malam ini. InsyaAllah, sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini saya menjemput Tuan Guru Ustaz Haji Rodi bin Kamrul Hailan untuk meneruskan pengajian kita pada malam ini. InsyaAllah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya muliakan Al-Fadil Ustaz Az-Zahari selaku pengurusi majlis pada malam ini, Al-Fadil Ustaz Firdaus, dan juga kepada Al-Fadil Ustaz Amir Sufrunizam, dan seterusnya kepada tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi lagi kesempatan kepada kita pada malam ini bagi meneruskan siri yang kedua dalam perkongsian kita dalam persiapan kita sebagai seorang imam, di mana kita sedia maklum lagi beberapa hari lagi kita akan menunaikan ataupun kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh barakah, yang kita berazam supaya Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terbaik nak dibandingkan dengan Ramadan yang lepas-lepas. Jadi mudah-mudahan ianya memberi satu manfaat kepada kita, insya-Allah. Pada tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita memulakan sambungan bacaan kita, semalam ada beberapa persoalan yang dibangkitkan. Jadi saya nak sharekan skrin ni, tuan-tuan tengok ya. Okey, saya nak share skrin ni. Semalam ada orang tanya bagaimana nak kenal huruf ra yang dibaca tebal dan dibaca nipis. Tuan-tuan boleh buka dalam saya punya Telegram tu. Siapa dah join Telegram tu boleh buka dalam nota saya tu. Tuan-tuan cari hukum ra. Di sana ada hukum ra. Ni saya kongsikan kan. Ahkamur ra. Hukum ra. Sebelum saya nak terangkan apa di hukum ra, tuan-tuan tengok gambar yang saya kongsi tu. Ra ada dua keadaan. Sama ada ra itu dibaca dengan nipis ataupun ra dibaca dengan tebal. Jadi gambar rajah yang kita paparkan sekarang ini, yang sebelah kanan itu menunjukkan ra yang dibaca dengan tebal. Ujung lidah ra tu kita sedia maklum, ujung lidah tu tak berubah tempat dia.
sama ada ra nipis ke ra tebal ke, hujung lidah di tempat yang sama. Iaitulah hujung lidah kita berada pada langit-langit keras dekat dengan gusi sana. Itu ra tebal ke ra nipis ke, di situ tempat kedudukan makhraj dia. Adapun bila kita membunyikan ra itu dengan tebal, maka tuan-tuan lihat gambar yang kita bagi ni, ni kawasan dia. Kawasan dia di sini. Ra tu untuk tebalkan ra situ. Jadi dekat bismillah kita tu, ra tu tebal. Cuma tuan-tuan kena perhati, sebelum kita nak bunyikan ra tebal, kita kena bunyikan hak yang baris bawah dulu. Bismillahi. Hi tu betul-betul baris bawah. Pasal kadang-kadang ada sesetengah orang, dia nak membunyikan ra tebal tu, kadang-kadang huruf ha tu yang lari. Dia baca gini. Bismillahir. Bila hir, yang salahnya huruf ha. Pastikan kita tunaikan dulu bunyi ha yang baris bawah dia. Bismillahirrah. Masa sebut rah tu baru kita tebalkan ra tu. Bismillahirrah. Nampak? Masa sebut rah tu baru kita sebut ra tebal. Jangan awal-awal hir, salah. Ya, mesti hi dulu. Hirrah. Bismillahirrah. Gitu. Begitu juga nirrah. Pastikan huruf nun dulu, baris bawah tu bunyi betul-betul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara dia. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk ra yang dibaca nipis pula, dia punya pangkal lidah nampak? Tengok saya lukis tu, kawasan tu. Dia beza. Bila sebut ra nipis, dia tak naik pangkal lidah kita. Jadi dalam surah Al-Fatihah tu ada ra yang dibaca dengan nipis, iaitu ghairil maghdub, gitu. Baik. Persoalan yang kita nak bincang ialah bagaimana nak kenal ra tu tebal atau nipis. Tengok slide seterusnya. Ni. Saya dah buat ringkasan untuk tuan-tuan sekalian. Ya. Ringkasan saya dah buat. Kejap saya padam kejap. Okey. Baik tuan-tuan sekalian. Cuba tengok di sana. Nombor 1 ni. Nombor 1. Ni. Nombor 1, ra yang berbaris atas. Nampak? Semua dalam Quran tu, ra yang baris atas kena tebal. Senang aja. Tak kira ra tu depan ke, ujung ke, tengah ke, apa saja, ra baris atas je tebal. Itu yang pertama. Yang kedua, ra itu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tengok. Yang kedua ni ra mati. Ya, ra mati. Sebelum dia ada huruf berbaris di atas. Okey, ra ni mati. Ya, ra ni mati. Sebelum dia ada huruf baris atas. Dan tuan-tuan ingat, ra yang mati ni sama ada dalam Quran tu ra tu dah siap-siap mati macam ni ataupun dia tak mati, tapi kita yang matikan. Kita matikan dengan sebab apa? Dengan sebab kita waqaf. Contoh macam kita baca Inna a'tainakal kautsar. Sebenarnya kautsar itu ra di hujung tu baris bawah. Kal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Al kautsar. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, bila ra tu mati disebabkan kita yang matikan ataupun dia memang siap-siap mati, maka tengok sebelum dia. Baris di atas. Maka tebal. Jadi ingatlah, bila kita kenal dia tebal, maka kita kena baca pangkal lidah terangkat. Contoh macam ayat ini, nampak? Wal marjan. Jangan baca wal marjan, salah. Kena baca wal gitu, tebalkan. Baik, selesai untuk yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, ra mati juga. Dia yang duk jadi tebal nipis ni bila ra mati.
Ra mati juga. Nak buat apa? Tengok sebelum. Oh, sebelum dia huruf mati juga. Dah mati nak buat apa? Tengok sebelum lagi. Oh, berhatah. Jadi tebal juga ra itu. Ini contoh dalam surah Inna Anzalna yang kita selalu baca tu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tebal. Qadr. Tebal. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tebal. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nampak? Semua tebal. Jadi nak buat tebal macam mana? Naikkan pangkal lidah kita, teballah dia. Okey? Itu untuk yang ketiga. Yang keempat, semua ra yang baris depan. Ni. Semua ra yang baris depan, tuan-tuan kena tebal juga. Contoh macam yakhruj. Ataupun kita baca kafaru. Innal ladzina kafaru. Nampak? Jangan kita baca innal ladzina kafaru. Kafaru salah. Kena baca kafaru. Tebal. Naik pangkal lidah. Innal ladzina kafaru. Gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Run. Nampak tak? Jangan baca Qul ya ayyuhal kafirun. Run. Macam tu. Kena tebal. Qul ya ayyuhal kafirun. Gitu. Baik, yang kelima. Ra mati sebelum dia ada huruf baris depan. Tak kiralah ra tu mati dengan sebab memang siap-siap mati dalam Quran ataupun kita yang matikan kerana waqaf. Jadi tebal. Macam contoh Al-Quran. 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 Naikkan pangkal lidah. Jadilah dia tebal. Baik. Sini pula yang keenam. Ra mati. Tengok sebelum dia. Oh, ada huruf mati. Ini ketika waqaf. Ra mati sebelum dia huruf mati. Sebelum dia ada pula huruf baris depan. Khusr. Lafi khusr. Tebal. Okey. Itu yang keenam. Seterusnya tengok lagi. Ada satu lagi ra tebal. Nampak ni. Nombor 7. Nombor 7 tu ra tebal juga. Ini saya nak bagi mudah aja tuan-tuan sekalian. Ya, nak bagi mudah pada orang yang tak tahu bahasa Arab, orang yang tak belajar bahasa Arab. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran itu sebelum ra mati ada hamzah wasal. Ni nampak tak hamzah wasal ni yang saya tunjuk ni Ra mati sebelum dia ada hamzah wasal. Tebal ra tu. Contoh di sini kena baca bawah tu, tapi kena tebal di sini. Kena baca irji'u. Tak boleh baca salah. Kena baca irji'u. Farji'u. Irji'u. Kena baca bukan tapi kena baca Sebab apa? Sebab sebelum ra itu ada kasrah mendatang dia panggil. Maksudnya baris bawah tu tidak asal. Cuma bagi mereka yang kurang arif bahasa Arab, sedikit masalah nak memahami benda ini. Walau bagaimanapun kita boleh buat cara ringkas, iaitu tuan-tuan tengok aja sebelum ra mati tu ada hamzah wasal. Nampak tak? Nak kenal hamzah wasal, atas alif ada kepala sad. Senang je. Atas alif ada kepala sad. Teballah ra tu. Senang je. Itu cara ringkas nak faham. Baik, yang ke-8 tuan-tuan sekalian. Ni yang ke-8. Semalam ada orang tanya saya. Semalam ada orang tanya kan dalam chat tu ada orang tanya. Yang ni. Yang ni kena tebal. Bila tu? Bila ra mati sebelum dia baris bawah. Tapi selepas dia. Selepas dia tu ada huruf isti'la baris di atas. Macam kalimah ini. Kena baca tebal ra itu. Contoh. Wa irsada labil mirsad firqah. Banyaknya di sini. Biasanya lah saya duk ngajar Quran. Bila kita tanya ra tu tebal ke nipis, ramai akan jawab nipis. Pasal apa? Dia kata sebab sebelum ra tu baris bawah. Kena tengok habis. Kena tengok selepas juga. Kalau selepas ra tu ada huruf yang isti'la baris di atas,
tuan-tuan kena baju tebal. Macam ni lah. Tuan-tuan nak kenal huruf isti'la macam mana? Tuan-tuan huruf isti'la, tuan-tuan kena buka kertas saya ataupun kita punya kertas kerja ni dalam tajuk sifat huruf. Di sana ada, saya dah terangkan huruf-huruf isti'la dalam tajuk sifat huruf. Huruf isti'la ada 7. Apa dia? Hurufnya ialah sad, dad, qa, dha, qaf, ghin, kha. Itu 7 huruf. Siapa ingat? Ingatlah, yang tak ingat boleh cek balik kita punya nota di sana. Baik tuan-tuan sekalian. Okey, ni ada orang tanya saya ni. Assalamualaikum Ustaz. Benarkah dalam mazhab Syafi'i berhenti wakaf pada ayat ke-7 surah Al-Fatihah alaihim yang pertama hukumnya makruh? Dan adakah sebaik-baik berhenti pada alaihim yang kedua atau bagaimana? Mohon pencerahan. Nanti saya jawab soalan ni ya. Sebelum saya nak jawab soalan tu, kita habiskan cerita huruf ra ni. Tuan-tuan sekalian, habis cerita huruf ra tebal. Kemudian kita pergi kepada ra yang dibaca nipis pula. Nombor 73. Tuan-tuan cari dalam kertas kerja ataupun dalam modul yang saya sediakan tu, cari nombor 73. Adalah ra yang dibaca dengan nipis. Yang pertama, semua ra baris bawah. Nampak tak? Semua ra baris bawah dalam Quran kena baca nipis. Yang kedua, ra mati sebelumnya baris bawah. Dia yang susahnya ra mati tu kan. Ra mati. Tapi senang je. Ra mati je tengok je sebelum. Kalau sebelum dia baris bawah, nipis. Kalau sebelum dia baris atas atau depan, tebal. Itu dia. Baik, nombor 3. Ra mati. Sebelum dia ada huruf mati. Tengok lagi sebelum. Oh, baris bawah. Kena nipis juga. Jadi kena bunyi macam mana sini? Contoh kalimah qadir. Hijr. Ni hijr. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Nipis kan? Sini pun kena baca contoh yang nombor 2 ni. Fir'aun idhhab ila fir'auna innahu tagha. Tengok lagi sekali fir tu. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Tak. Kemudian asir. Kita berhenti kan? Asir. Nipis. Okey. Seterusnya nombor 4. Kalau ra mati di akhir kalimah kerana wakaf sebelum dia ada huruf ya. Ada huruf ya macam zalika khair. Nipis ra tu. Zalika khair. Nipis. Itu nombor 4. Nombor 5. Ni yang sebelah sini. Ra mati sebelum dia ada huruf baris bawah. Dan selepas dia ada huruf isti'la tapi dalam kalimah yang lain. Yang tadi yang tebal tadi, saya ulang balik yang tebal ni, ni. Yang ini huruf isti'la dalam satu kalimah. Ini kena tebal. Tapi yang ini huruf isti'la juga. Cuma dalam kalimah yang lain. Yang ni kena nipis. Jangan tebal yang ni. Sebab dalam kalimah yang lain. Wala tusa'ir khaddaka fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Itu dia ra nipis dan ra tebal. Kalau tuan-tuan tak jelas, nanti tuan-tuan boleh cek baliklah dalam nota. Adalah nota tu, tak masalah. Kalau tak faham nanti boleh tanya. Itu sedikit daripada perkongsian saya tentang ra tebal dan ra nipis. Baik tuan-tuan sekalian. Sekarang saya nak jawab soalan yang tadi. Soalan yang tadi ya. Ni ada orang tanya ni, Ustaz, nak dapat nota kat mana? Nota ni tuan-tuan saya masukkan dalam Telegram. Tuan-tuan boleh join Telegram. Telegram tu dah ada tu Ustaz Rahiman Anwar tu dah bagi kita punya link Telegram. Tuan-tuan klik aja link tu. Lepas tu tuan-tuan boleh join
saya punya Telegram tu, di dalam tu ada nota itu, tak ada masalah. Baik tuan-tuan sekalian, bagi menjawab soalan yang dibangkitkan tadi tentang apakah dalam mazhab Syafi'i makruh. Ni dia, saya bagi kat tuan-tuan dia punya ni. Okey. Saya kongsi lagi, tengok Okey. Tuan-tuan nampak tak tu? Nampak kot ya? Saya ada bagi tu dalam kitab. Ini saya ambil daripada kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in dalam membincangkan waqaf pada alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim tu. Dan tempat yang nak bincang di sini. Tengok saya garis. Ni. Ambil di sini. Ambil di sini. Ni yang saya garis ni. Itu. Ini. 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 Itu yang saya garis je. Tengok situ je. Tengok saya baca. Wal aula. Dan yang lebih aula. Maksudnya yang lebih utama. Yang lebih baik. Alla yaqif. Bahawa tidak berhenti. Ala. Pada kalimah an'amta alaihim. Itu yang lebih baik. Jadi kalau tuan-tuan tanya, nak buat macam mana kalau kita baca Fatihah tu elok berhenti ke tak berhenti? Elok tak berhenti. Kita baca Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu yang terbaik. Katanya wal aula. Yang terlebih aula adalah tidak berhenti pada an'amta alaihim. Itu. Li'annahu laisa biwaqfin. Kerana pada alaihim yang pertama tu, dia bukan tempat wakaf. Dalam mazhab Syafi'i kita tak mengirakan an'amta alaihim tu sebagai tempat wakaf. Jadi janganlah kita wakaf. Itu kata dia. Wala muntaha ayah indana. Dan dia juga bukan pengakhiran ayat di sisi kami. Si kami ni maksudnya di sisi mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tidak mengira siratal ladzina an'amta alaihim sebagai akhir ayat. Adapun ada mazhab lain yang mengirakan siratal ladzina an'amta alaihim sebagai ayat yang lain. Nampak tak? Baik. Jadi bila orang tanya, kita sebut wajah aula. Maksudnya lebih utama, lebih bagus, jangan berhenti. Tapi saya percaya, ramai di kalangan kita yang nafas tak cukup. Tengok bacaan seterusnya, dia punya statement seterusnya. Fa in waqafa, jika wakaf juga, maksudnya bolehlah wakaf kalau tak cukup nafas. Kalau cukup nafas, elok baca sambung. Tapi kalau tak cukup nafas, ni fa in waqafa, jika wakaf juga ala hadza, di atas ini, maksudnya di atas an'amta alaihim ni, lam tusannal i'adah. Tak payah tuan-tuan nak ulang balik. Jangan saat lagi macam ni. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada pula ambil an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak payah. Dia kata lam tusannal i'adah min awal ayah. Tak sunat kita ulang balik. Terus saja dengan ghairi. Maknanya apa yang saya tunjuk di sini tuan-tuan sekalian, bagi mereka yang cukup nafas, aula baca dengan satu nafas. Bagi mereka yang tak cukup nafas, harus berhenti dan boleh sambung terus ghairil maghdubi alaihim. Namun begitu, kalau sekiranya saja-saja nak pilih, berhenti juga. Tidak ada hukum makruh di situ sebenarnya. Tak ada makruh pun. Cuma wajah aula ni, perkataan aula ni kita faham. Maksudnya lebih utama, lebih bagus. Itu dia. Perkongsian saya tentang jawapan yang dibangkitkan tadi, insya-Allah. Ini tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Fathul Mu'in. Ada sana, insya-Allah.
Baik tuan-tuan sekalian, itulah sedikit perkongsian saya. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit surah Yasin ayat 1 tu dibaca Yasin atau Yasin? Oh, itu soalan Yasin Sekejap Okey. Okey, tak apalah. Dia tanya, kita jawab lah. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit. Surah Yasin ayat 1 dibaca Yasin atau Yasin? Yasin. Gini. Kena baca Yasin. Jangan baca Yasin. Salah. Kena baca Ya. Y-A-Ya saja. Ya tu 2 harakat. Sin itu dibaca dengan 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu cara bacanya. Baiklah tuan-tuan sekalian, itulah sedikit penerangan sebelum kita menjemput sahabat-sahabat kita yang nak menyampaikan bacaan. Apa tu? Soalan lagi tengok. Soalan apa pula? Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahan untuk solat tarawih nanti yang mana lebih aula, baca surah pendek, juzuk amma atau potongan-potongan ayat daripada pelbagai surah. Terima kasih Ustaz. Lepas tu, Assalamualaikum Ustaz. Sekiranya Ustaz untuk wasal pada surah Fatihah bagaimana keadaannya? Baik. 2 soalan. Tuan-tuan sekalian, semayang sunat tarawih ini setahun sekali. Ya, dalam bulan lain tak ada. Jadi bila ditanya solat tarawih ni yang mana lebih aula baca? Sekalian, kalau tuan-tuan tengoklah hadis-hadis sahih. Nabi baca surah Al-Baqarah, Nabi baca surah Ali Imran sampai subuh. Ya, minta tolong ya kepada yang tak ni, tolong tutup mikrofon ya, ada gangguan. Admin boleh tolong off sebenarnya. Okey nah. Baik tuan-tuan sekalian, itu jawapannya. Nabi sendiri baca Al-Quran. Nabi baca surah Al-Baqarah. Nabi baca surah Ali Imran. Dia beza dengan semayang fardu tuan-tuan. Ya, beza dengan semayang fardu. Kerana semayang fardu ni semayang wajib. Yang itu memang sunat kepada imam merengkaskan. Sunat bagi imam merengkaskan. Tetapi untuk sembahyang tarawih sebenarnya tak apa. Sebab orang yang tak lalu nak berdiri boleh duduk. Dalam sembahyang tarawih tu sembahyang sunat kan, tak boleh berdiri, boleh duduk. Tapi untuk sembahyang fardu tak boleh. Dia kena wajib berdiri. Jadi kita nak kena meraihkan jemaah-jemaah kita yang mungkin ada masalah sakit lutut, sakit kaki. Jadi sunat imam merengkaskan sebenarnya. Jangan sembahyang fardu baca panjang-panjang. Dia beza dengan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ni tak apa baca panjang-panjang, tak ada masalah. Jadi soalan yang dibangkitkan tadi, aula sebenarnya saya tak nak jawab aula afdal yang mana, tapi dari segi bacaan Nabi sendiri, dia baca surah Al-Baqarah, dia baca surah Ali Imran dalam dia punya solat-solat tarawih dia. Okey? Dia tanya lagi ni, Assalamualaikum Ustaz. Sekiranya untuk wasal pada surah Al-Fatihah bagaimana kaedahnya? Baik, gini. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nak sambung-sambung Fatihah, cara yang terbaik begini. Kalau tuan-tuan nak sambung satu nafas pun silakanlah, tak masalah. Tak masalah. Tapi kalau nak sambung dan nak berhenti, ini cara yang terbaik. Saya tunjuk ya, ini cara dia. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu cara dia. Maksudnya, tuan-tuan baca bismillah dan berhenti. Kemudian, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Berhenti situ. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Situ berhenti. Kemudian ihdinas sirata sampai waladdallin. Itu tempat-tempat yang cantik berhenti kerana waqaf di situ dia panggil waqaf tam. Kalau tuan-tuan ngaji ilmu tajwid kan, ilmu tajwid ada bincang dalam tajuk waqaf ibtida', dia panggil waqaf tam. Maksud waqaf tam ialah
kalimah ataupun ayat selepas dan sebelum itu sudah tidak ada kaitan. Kalau tuan-tuan ngaji bahasa Arab, dari segi i'rabnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Habis di situ i'rabnya. Iyyaka na'budu, nak i'rab iyyaka na'budu tu dah tak ada kaitan dengan ayat sebelum. Berbeza dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani tu kita nak baca ni tu sebab apa? Sebab ikut yang sebelum. Ikut Alhamdulillahi. Itu kena baca Ar-Rahmani. Begitu juga kita kena baca Maliki. Pasal apa? Pasal sebelum dia tu baris bawah. Jadi kena ikut. Maksudnya ayat Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin tu ada kaitan dengan sebelum-sebelum dia. Dari segi i'rab, dari segi makna. Itu dia panggil waqaf tam. Tapi bila iyyaka na'budu dah tak ada kaitan dah dengan ayat sebelum. Itu dia. Jadi bila tuan-tuan tanya begitu, itulah cara terbaik. Namun begitu, kalau tuan-tuan nak sambung juga, tak ada masalah pun. Cuma tak cantik lah. Kalau cantiknya macam yang saya kata tadi. Baik. Banyak soalan tu. Macam mana cara yang alif lam ra? Alif lam ra ya. Baik, alif lam ra ni lam baca 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Lam tu 6 harakat, ra 2 harakat. Alif lam ra. Itu cara dia. Baik, seterusnya Ustaz, bacaan Amin, surah Fatihah. Bacaan A berapa harakat? Min berapa harakat? Okey, tuan-tuan sekalian. Soalan Amin tadi, saya kongsi balik semula. Yang saya punya nota tadi. Ni. Nota tadi, tuan-tuan tengok ni. Sambung daripada cerita tadi. Ni. Ya. Lagi ada gambar video. Minta tolong off mikrofon. Tengok sini. Selesai daripada kita baca Fatihah, wa yusannu ta'min, maka disunatkan baca amin. Minta tolong mikrofon off. Admin tolong tutup. Okey. Tengok ni nota saya bagi ni. Wa yusannu ta'min, dan disunatkan baca amin. Selesai saja Fatihah, sunat baca amin. Ai qaulu amin, iaitulah perkataan amin itu. Bitakhfif wal mad. Apa maksud bitakhfif? Bitakhfif maksudnya a dengan min tu tidak ada sabdu. Kita baca jangan ada sabdu. Wal mad, mad ni maksudnya panjang. Boleh baca amin, tak masalah. Bila tuan-tuan tanya hukum tajwid pada amin, sebenarnya amin tidak terlibat dengan tajwid. Pasal amin bukan Al-Quran. Ya, amin bukan Al-Quran. Jadi tuan-tuan nak baca amin pun betul. Nak baca amin pun betul. Tak masalah. Bacalah macam mana pun. Tapi standard yang kita duk buat hari ni tu betul belaka sebenarnya. Yang di masjid-masjid lepas imam baca kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu betul, tak masalah. Sebab dia boleh baca. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6, boleh baca, tak ada masalah. Ya, betul belaka. Yang tak betul macam ni. Ni salah kalau baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu tak betul. Amin. Kerana kalau amin itu maknanya istajib du'ana. Tapi kalau baca amin maksudnya amanah. Jadi fi'il madhi. Amina, amin. Amanah maksudnya berbeza. Sebab tu kena panjang. Asal baca panjang aja betul, tak masalah nah. Baik. Okey, selesai untuk jawapan itu. Baiklah. Tuan-tuan sekalian, banyak lagi soalan-soalan tu. Ya, ra kena baca ra ke? Bukan. Ra kena baca ra ke? Tak. Baca ra saja, jangan baca ra. Jangan baca ra, baca alif lam ra. Jangan baca ra, salah. Ya. Walaupun ejanya raun, baun, taun. Itu nama dia. Nama huruf ra apa? Nama huruf ra ialah raun.
Tapi bila baca bunyi ra. Jangan baca ra, salah. Baik. Berkaitan wasal tadi Ustaz, mohon pandangan Ustaz. Sekiranya imam ingin wasal setiap 2 ayat selepas daripada basmalah. Hanya basmalah sahaja yang tiada wasal. Saya tak apa faham soalan tu. Berkaitan wasal tadi Ustaz, mohon pandangan Ustaz. Sekiranya imam ingin wasal setiap 2 ayat selepas daripada basmalah. Ni surah apa ni? Soalan saya tak apa nak jelas. Surah apa yang dia tanya tu? Ya. Baik. Saya tak jawab itu. Saya tak faham soalan terlampau umum. Okey. Oh, surah Al-Fatihah. Okey, berkaitan wasal tadi Ustaz, mohon pandangan Ustaz, sekiranya imam ingin wasal setiap 2 ayat. Ingin wasal setiap 2 ayat, okey, selepas daripada basmalah. Hanya basmalah sahaja yang tiada wasal. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, nak berhenti, nak sambung tak ada masalah. Buatlah macam mana pun. Cuma yang saya beritahu tadi, yang eloknya berhenti bismillah. Kerana bismillah tu ceritanya tak ada kaitan dengan alhamdulillah. Bismillah satu cerita. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Satu cerita. Kita bincang yang terbaik. Kalau tuan-tuan nak buat dua-dua, buatlah. Tak ada masalah. Kalau tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Boleh aja, tak masalah. Cuma yang terbaik jangan sambung. Itu saya beritahu. Yang terbaik jangan sambung. Itu saya beritahu begitulah. Tapi kalau tak nak sambung, terpulang. Tiada masalah. Tak rosak apa pun. Okey, selesai. Okeylah tuan-tuan sekalian, saya rasa saya dah tak cakap lagi lepas ni. Walaupun ada soalan, kita tangguh kalau ada soalan. Saya nak buka peluang kepada mereka yang nak membaca, insya-Allah. Kita bagi peluang. Siapa yang ada buat app angkat tangan tu, saya akan sebut nama dia dan kita akan bagi peluang untuk dia baca. Malam ini kita akan sambung bacaan kita semalam ya. Surah yang kita baca semalam sampai wal asr. Kalau tuan-tuan tengok ya, semua ada ni kan. Semua ada Al-Quran kan. Bila ada Al-Quran, cuba buka surah Al-Asr. Semalam saya sebut wal asr. Ra tu kena tebal. Pasal apa tebal? Sebab sebelum dia tu ada huruf yang mati dan sebelum huruf mati tu huruf bahagian atas. Jadi kena tebal. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Okey tuan-tuan sekalian ya. Kemudian akhir sekali bis sabr. Ra tebal juga. Wa tawasaw bis sabr. Tebal. Baik, selesai untuk surah Al-Asr. Hari ini kita sambung kepada surah Al-Humazah. Saya nampak ramai dah angkat tangan. Silakan Al-Yasa' Abdul Rahman. Silakan. Silakan Al-Yasa' Abdul Rahman. Buka mikrofon. Al-Yasa' mikrofon on. Mikrofon tak on. Saya tak dapat dengar suara. Silakan Al-Yasa'. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tuan Al-Yasa' dari mana ni? Saya daripada Masjid At-Taqwa 9. Tuan ada dua device kat situ tu. Saya rasa sebab tu dia berdengung. Ada dua handphone ke dua apa ke? Dia kena tutup satu. Satu kena tutup suara. Baru dia tak berdengung. Tidak dia berdengung. Okey, jap. Dia tak boleh baca kan, dia bising, dia humming. Kena satu je guna. Boleh Tuan Al-Yasa'? Okey, saya baca Al-Fatihah dulu ya. Ya, Al-Fatihah dulu Tuan, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tu bagi nipis. A'udzu billahi lahi. Semula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, jangan menongkah suara tu ke bawah. Alhamdulillahi Rabbil Jangan semula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Yau tu muncul lagi sikit. Maliki muncul sikit lagi yau. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey tuan, dua tempat nak dibaiki. Yang pertama iya, yang kedua huruf sin itu. Iya tu bagi ada an-nabar, suara macam timbul tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu yang pertama. Yang kedua nas, bagi ada bunyi itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya yang pertama bagus, iya yang kedua tu boleh dibaiki lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus Ihdinas siratal mustaqim. betulkah huruf qaf tuan? Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Ihdinas siratal mustaqim. Tak jadi lagi qaf tu. Huruf qaf ni pangkal lidah. Angkat pangkal lidah. Qi. Mulut kena senyum. Pasal baris kasrah. Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Ihdinas siratal mustaqim. Tuan kena baiki qaf ya lepas ni. Terus. Okay. Siratal ladzina an'amta alaihim. Baik, an'am jangan ada tawalud ataupun ada tatnin dia panggil. Na tu tak mau. Siratal ladzina an'am. Jangan an'am. Cuba semula. Siratal ladzina an'amta masih alaihim. ada. Masih ada. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Masih ada tuan. Na tu tahan. Okey, cara dia supaya tidak melahirkan ataupun tak terkeluar bunyi na tu, suara tu jangan disekat. Siratal ladzina an'am. Gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, nanti betulkan lagi situ terus. Okey. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, tuan huruf ghain. Huruf ghain jangan sekat suara. Dia huruf rakhawah. Dia suara kena hidup. Ghairil dia tak mau mati, tak mau. Ghairil maghdubi alaihim. Cuba semula. Ghairil maghdubi. Dia tak mau tu. Tu macam huruf qaf bunyi tu. Tak mau. Jangan mati suara. Hidupkan suara dia. Jangan kita himpit sampai dia putus suara. Ghairil ringan saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Baik tuan. Jadi 3 tempat nak dibaiki. Yang pertama qaf, yang kedua an'am, yang ketiga tadi yang sebut ghain. Itu cuba lepas ni cari lagi guru-guru lain, cuba baiki 3 tempat tu. Terima kasih ya. Okey, sama. Baik, seterusnya
kita jemput kepada ni, saya rasa ni nama mak dia ke nama siapa ni? Haslina Musa ni. Anak dia ke siapa? Ini nama perempuan, mungkin anak dia kot. Siapa dia yang Haslina Musa ni nama ni? Nak baca ke? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan saya. Nama apa ni? Farid Daniel. Farid Daniel. Silakan Farid Daniel. Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, Farid Daniel tadi kan. Cuba betulkan ha tu. Ihdina. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Farid kena baiki lagi huruf ha tu. Huruf ha alaihim. Jangan lidah tu macam nak ke langit. Sebab saya ada dengar macam alaihim. Itu lidah punya pasal tu. Lidah tu macam merapat ke langit. Jangan. Biar laluan suara tu jangan diganggu dengan lidah. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan alaihim. Gitu. Cuba semula. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nampak tak? Alaihim. Shim. Alaihim. Lidah dengan langit-langit tu jangan rapat. Biar dia terbuka. Alaihim. Jangan alaihim. Alaihim. Okey. Satu lagi maghdu tak cukup tebal tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Cuba semula yang itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik. Ambil balik ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, terima kasih Farid. Itu tempat yang nak dibaiki lah. Okey, ramai lagi kita yang angkat tangan ni ya. Silakan Muhammad Fitri. Muhammad Fitri silakan. Muhammad Fitri, silakan. Dari mana Muhammad Fitri? Cubaan. Boleh dengar. Okey, silakan. Dari Masjid Jami' Baru Gopeng. Masjid Jami' Baru Gopeng. Okey, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Baik, Muhammad Fitri, bacaan mumtaz. Mumtaz ni maksudnya cemerlang lah. Tepat semuanya. Boleh Fitri baca satu surah atau apa-apa sikit? Mana-mana surah lah. Silakan. Surah Al-Humazah. Silakan. Al-Humazah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Masya Allah. Muhammad Fitri baca Terenung apa tu agak-agak? Nahwan. Oh, pandai. Betul. Nahwan. Tahniah. Alhamdulillah. Bacaan yang baik. Muhammad Fitri boleh tasmid imam-imam lain untuk betulkan bacaan. Tahniah. Terima kasih Fitri. Satu soalan Zat. Silakan. Pada ayat yang keempat, kalla la yumbadhanna fil hutamah. Okey. Pada selepas perkataan kalla tu ada simbol waqaf. Waqaf sili. Kita boleh berhenti ke ataupun teruskan macam mana? Boleh berhenti, boleh sambung. Tapi sambung lagi elok. Sili itu apa maksudnya? Sili itu maksudnya sil aula. Sambung lebih baik. Ya betul. Okey. Okey, kalau dia qili qaf lam ya qif aula. Okey. Kalau qaf lam ya itu berhenti lagi bagus. Tapi kalau sad lam ya sambung lagi bagus. Okey, terima kasih Fitri ya. Baik, kita jemput lagi kepada yang nak baca ni. Saya tengok siapa sekarang ni. Alung. Ada Alung 85383. Alung. Alung mana tu? Saya pun tak tahu. Silakan Alung. Adakah? Ada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz. Dari Great Street. Fars. Murah lah. Ni orang Greek ni. Ni lah orang Greek. Saya baca surah Fatihah dulu Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Qori baca mana dia salah dah. Silakan. Terus surah 1. Saya baca Al-Humazah tak? Silakan Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. كلا لينبذن في الحطمة
وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Safar. Al-Azim. Terima kasih Ustaz. Lagu apa tu? Dah lupa Ustaz. Blur. lagu Ras. Ras tu boleh baca. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Imam Safar kita daripada Greek sana jauh. Alhamdulillah. Ya, kita jemput kepada seterusnya Nur Al-Amin. Silakan Nur Al-Amin. Ya, saya Ustaz. Ya, silakan Nur Al-Amin dari mana ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Anur, Batu 8. Oh, okey. Silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Saya tutup ni. Dia ada gangguan bunyi tu sebab ada buka device 2 saya rasa tu. Silakan Al-Amin, satu lagi surah, baca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Sangat ganggu. Dia tak boleh buka dua, dia kena buka satu je, tidak dia bising. Ada yang buka dua ke Ustaz? Nur Al-Amin tu ada buka dua dekat-dekat tu. Okey, tak apa. Kalau gitu saya terus kepada Tajul lah. Kita jemput Tajul. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian ya, bagi mereka yang nak baca, bila on mikrofon, dia tak boleh yang satu lagi ataupun dekat-dekat duduk tu buka juga sound. Dia kena tutup, baru dia boleh. Kalau tidak dia berdengung. Saya tak dapat dengar di sini. Okey, silakan. Tajul dari mana-mana ni? Sewan Ustaz, Masjid Al-Ikram, Taman Sejati. Okey, silakan Tuan Tajul. Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Tajul kena sedikit bagi sabdu pada hir dengan nir. Bismillahirrahmanirrahim. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, baiki sedikit li tu. Baris bawah bagi jadi elok baris bawah. Jangan li. Tapi li. Alhamdulillahi lillahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan Tajul kena baiki baris bawah ya. Li dengan bil tu. Dua-dua tu kena baiki. Alhamdulillahi Rabbil. Bagi elok bunyi je. Lagi sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bil dah bagus tapi lil masih macam tu. Terus Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Pada Ar-Rah tu tak boleh macam tu. Bagi jadi sabdu macam ni. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Semula. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, huruf sin tu macam nak bunyi sad.
Mus. Mulut tu senyum sikit. Mus. Cuba semula. Mus, gigi rapat. Mus. Ihdina. Gigi tak ada Ustaz, gigi depan. Oh, patut pun. Nah, terus. Minta maaf lah. Awak tak nampak. Kalau buka gambar tu nampak lah. Segan Ustaz, segan. Okey, terus. Kalau gitu tak ada masalah. Terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walab tu huruf lam tu ke dalam sangat. Walau dalam. Huruf lam ni di luar je. Dia cuba sebut wala. Dia macam tu waladha. Itu cantik. Jangan ke dalam, jangan walau dalam. Tapi wala di luar, waladha begitu. Okey, terima kasih Tuan Tajul. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik tuan-tuan sekalian, nampaknya ramai lagi yang nak membaca tapi kita punya masa dah pun melepasi 10.30. Jadi saya terpaksa tangguh. Kalau nak layan memang tak terlayan lah semua ni. Jadi kita ada lagi 2 malam sebenarnya. Malam besok dengan malam lusa insya-Allah. Tapi sebelum kita berhenti tuan-tuan sekalian, ada soalan yang dibangkitkan dalam kita punya chat ni. Yang pertama soalan dia, ini orang pandai tanya saya ni. Al-Hafiz Al-Bakri dia tanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya Hafiz daripada Masjid As-Sa'adah. Boleh ke kalau imam baca surah Fatihah dengan kiraat khalaf? Ini tuan-tuan orang pandai tu. Saya kata orang pandai tanya. Orang pandai dia tanya, boleh ke baca dengan kiraat khalaf? Jawapan dia boleh. Cuma masalahnya ialah apakah makmum kita sana faham yang kita baca tu? Kalau makmum tu okey, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau makmum tempat kita tu dia macam confused, dia jadi macam dia tak ada ilmu lah, kita kata senang. Orang tempat kita tu kurang ilmu. Kecuali kita dah mengajar, kita dah beritahu kepada dia, bacalah tak masalah. Tapi kalau sekiranya bulan puasa kita baca, takut nanti ada di kalangan jemaah-jemaah yang tak tahu tentang ilmu qiraat ni, dia timbul masalah di sana ialah dia kata kita baca tak betul. Padahal benda tu boleh baca gini tuan-tuan. Dia boleh baca ihdinas sira. Boleh. Baca dengan ismam. Dia kata apa? Wa 'inda sirati was-sirati liqumbula bihaitsu ata wasada zayan ashimmaha lada khalafin. Khalaf. Khalaf baca sad tu dengan zai yang diismamkan. Dia kata lada khalafin washmim li khalladi lawwala. Dia baca gini, ihdinas zira. Dia baca gitu. Boleh aja. Cuma isu sekarang ialah apakah jemaah di kampung kita tu tahu tentang itu. Itu yang penting sekali kena faham. Kalau jemaah tak berapa tahu dan boleh menimbulkan fitnah, elakkan. Kalau timbul fitnah, elakkan. Bukan nanti besok dia bergaduh kerana kita baca betul tapi disebabkan makmum punya maklumat tak sampai. Lebih baik kalau nak buat begitu boleh dengan syarat kita dah ajar dan maklumkan tentang perkara itu kepada makmum. Itu yang pertama. Yang kedua soalan lagi dia kata ada imam baca siratal ladzi tu sampai waladhdallin berhenti 3 kali. Okey, dia berhenti tu sebab apa? Sebab nafas tak cukup. Sebab nafas tak cukup tak apa, silakan. Nafas tak cukup nak buat macam mana? Dia buat gini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nafas tak cukup. Bukan sengaja. Kalau sengaja tak elok. Kalau sengaja tuan-tuan buat begini ya. Katalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Lepas tu ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti tu dengan sebab apa? Saja. Nafas ada tak? Ada. Tapi saja berhenti. Maka tak elok. Kerana waqah di situ waqah qabih. Waqah yang tak cantik. Jadi yang terbaiknya jangan berhenti. Cuma sah tak solat kalau berhenti? Kalau berhenti sah solat. Kerana salah itu bukan salah jali, dia termasuklah salah yang khafi. Dia tidak merubahkan makna apa-apa pun. Cuma tak cantik dari segi wakafnya. Elakkan daripada kita berhenti kalau nafas cukup. Kalau nafas tak cukup, apakan daya. Itu saja. Itulah sedikit perkongsian kita pada malam ni insya-Allah.
Minta maaf lagi sekali yang dah angkat tangan lama, dah lengoh dah angkat tangan, tiba-tiba tak panggil juga nama. Jadi disebabkan masa yang tidak mengizinkan, insya-Allah kita bertemu lagi di masa akan datang. Dengan itu saya mohon maaf di atas kekurangan dan kelemahan. Saya serah semula kepada Al-Fadhil Ustaz Zahari untuk mengakhiri program kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Tuan Guru Ustaz Haji Radhi bin Kamil Hailan di atas curahan ilmu yang disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberi manfaat dan meningkatkan ilmu pengetahuan kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita ada 2 malam lagi, esok Rabu dan hari yang terakhir hari Khamis. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan berjumpa pada malam esok dan seterusnya. Alhamdulillah setakat ini hari yang kedua pun masih ramai yang mengikuti pengajian kita pada malam ini. Di Zoom setakat ini hampir 170 dan di Facebook hampir 40 orang. InsyaAllah. Selain itu, tuan-tuan boleh melihat rakaman semula pengajian kita semalam dan hari ini. Tuan-tuan boleh melihat semula pengajian kita semalam dan hari ini sehingga hari Khamis lah, sehingga 4 ciri di Facebook bahagian pengurusan masjid. Jadi saya kira setakat itu saja pengajian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersambung pada malam esok pada waktu yang sama bermula 9.30 malam. Saya mewakili pihak Rusia memohon maaf jika ada kelemahan dan kekurangan daripada pihak Rusia. Kita tutup dengan pengajian kita pada malam ini dengan tasbih Al-Fatihah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama tuan. InsyaAllah esok kita jumpa tuan-tuan. Ada 2 malam insyaAllah. Minta maaf lah yang mana yang angkat tangan tak dapat kita nak sambut. InsyaAllah disebabkan kesetukan masa. InsyaAllah tuan-tuan kita jumpa pada malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.